Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan terima kasih kerana menghadiri ceramah saya pada hari ini. Saya akan memberi ceramah tentang pelajaran mengenai peti pertolongan cemas. Sebelum saya mula ni, peti pertolongan cemas, tuan-tuan dan puan-puan kenal apa itu peti pertolongan cemas? Objektif daripada pengajaran pada hari ini, di akhir sesi nanti, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama anda mampu mendefinisikan apa itu peti pertolongan cemas. Okey. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan mampu menerangkan apa itu kepentingan peti pertolongan cemas. Yang ketiga, anda mampu mengenal pasti item yang terdapat dalam peti pertolongan cemas. Yang keempat, boleh mengenal pasti kegunaan item di dalam peti pertolongan cemas. Dan seterusnya adalah menghargai kenapa peti pertolongan cemas itu penting untuk dimiliki. Okey? Seterusnya kita pergi ke definisi. Apa itu peti pertolongan cemas? Peti pertolongan cemas adalah satu peti kotak yang mengandungi peralatan pertolongan cemas dan bekalan perubatan. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bekalan perubatan yang dinyatakan pada definisi ini adalah bekalan perubatan yang grade C sahaja seperti Panadol lah. Untuk grade B dan grade A adalah perlu dipreskripsi oleh doktor dan takut disalahgunakan oleh orang ramai. So untuk kegunaan umum, bekalan perubatan yang dinyatakan adalah seperti Panadol dan ubat sapuan grade C sahaja. Okey, apa yang saya akan terangkan selepas ini adalah kenapa peti pertolongan cemas itu penting. Yang pertama, dia adalah peti yang menyimpan item ubatan untuk melakukan pertolongan cemas bagi menyelamatkan nyawa, menghentikan dan menghalang kecederaan menjadi lebih teruk dan menggalakkan penyembuhan. Okey, kenapa dia katakan menyelamatkan nyawa? Kerana apabila seseorang mengalami kecederaan dan kita dengan segera memberikan bantu mula kepada seseorang yang cedera itulah. So, apabila kita sudah kita membantu menghenti dan menghalang kecederaan menjadi lebih teruk, dengan masa yang sama kita boleh menyelamatkan nyawa dia dan menggalakkan penyembuhan lah. Bila ada luka sahaja kita terus sapu, ubatkah, lotion. Alright. Dan yang kedua adalah memenuhi keperluan perundangan lah. Kalau di kilang-kilang semestinya ada. Lagi-lagi yang di dalam camp ataupun kilang yang jauh daripada hospital, dia memenuhi akta perundangan kilang dan mesin 1967 dan memenuhi perundangan Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerja 1994. Di sini dia menyatakan setiap kilang mesti ada peti pertolongan cemas. Peti pertolongan cemas tu kita mesti pastikan dia ada ciri-ciri seperti berikut. Okey, ciri-ciri peti pertolongan cemas yang kita perlukan. Okey, dia memiliki bentuk yang kukuh, kuat, mudah alih. Dia ada green piston yang berlatarkan warna putih lah. Okey, macam anda lihat di sini, dia berlatarkan putih dan ada bulan sabit berwarna hijau. Lokasi peti kecemasan ini, peti pertolongan cemas ini, pastikan dia di tempat yang mudah dikenal pasti. Orang tahu di mana di tempat. Okey, terang, senang diambil dan staf perlu diberitahu. Kenapa? Jika berlaku sesuatu kecederaan kepada seseorang anggota atau ahli keluarga, kita sudah tahu di mana mau ambil itu box. Dan terang, senang dan staf ataupun keluarga tahu sudahlah di mana. Jika terjadi sesuatu apa-apa, peti pertolongan cemas ni di atas almari atau di sekian-sekian. Okey. Kandungannya pastilah mencukupi, mengikut kegunaan, diperiksa dengan kerap, staf yang bertanggungjawab sentiasa ada. Staf ataupun bukan staf ahli keluarga, pastikan
isi peti pertolongan cemas ini cukup. Jika ada keluarga ataupun kaki tangan yang tercedera sudah terguna isi di dalam ni, dan ada yang berlaku kecederaan lagi, apabila kita mau guna, dalamnya sudah habis. So macam mana kita mau guna? Ataupun pastikan ubat-ubatan dalamnya sudah tidak expired. Okey, ini adalah traditional first aid kit yang biasanya kita ada di setiap rumah lah. Kalau hospital itu berbeza. Di kilang ataupun di rumah, ini adalah traditional first aid kit. Okey. Kebaikan box ni, dia tidak mahal. Okey. Dia kecil, mudah alih dan boleh disimpan dalam almari. Okey. Dia dalam bentuk plastik ataupun besi. Akan tetapi dia mempunyai keburukan lah. Okay. Item di dalam akan bercampur. Nanti selepas ini kita akan lihat di dalamnya. Bilangan yang terhad memang kita tidak boleh simpan dalam kuantiti yang banyak. Sebab itu kita kena pastikan semak hari-hari apa yang ada di dalam, apa yang kurang untuk kita topang balik. Dia diperbuat dari plastik murah dan mudah rosak. Kalau yang plastik macam ni, dia mungkin akan susah merosak lah, tapi in case dia jatuh, dia akan pecah. Tidak kalis air. Yang kalis air ni selalunya adalah peti pertolongan cemas yang warna putih ni lah, sebab dia di dalam kotak dilapis plastik. Seterusnya adalah item dalam peti kecemasan dan kegunaannya. Peralatan dan fungsi ya. Peralatan yang pertama adalah triangular bandage ataupun dikenali sebagai kain andu. Okay, kain andu ni berbentuk 3 segi besar. Okay. Dia berfungsi sebagai mengampu bahagian yang tercedera, yang patah, ataupun dijadikan sebagai pembalut luka atau menghentikan pendarahan. In case roller bandage ataupun kain kasar itu tiada. Yang kedua adalah sterile gauze ataupun non-sterile gauze. Okay. Maksudnya sterile ni kain kasar ya, untuk dia berfungsi sebagai pembebat luka yang kita tutup pada atas luka ataupun untuk cuci luka lah. Ketiga adalah elastic bandage ataupun dikenali sebagai drip bandage lah. Dia ada berbagai jenis, panjang, pendek dan sederhana lah, mengikut di mana lokasi kecederaan, sama ada di tangan, kaki ataupun di sendi-sendi. Fungsinya adalah membuat balutan, tekanan pada pendarahan dan menstabilkan kepatahan lah. Yang keempat adalah roller bandage, di mana fungsinya adalah untuk menstabilkan kecederaan, kepatahan ataupun untuk membalut luka dan kecederaan ringan. Sebab dia punya jenis adalah nipis ya, so dia hanya untuk balut yang luka atau kecederaan ringan. Seterusnya adalah gunting lah. Gunting ni fungsi untuk memotong gloves atau bandage lah. Mesti ada. Jika kita mau potong supaya yang panjang kita boleh potong, kita guna sikit sahaja. Ini adalah pita pelekat ataupun dikenali sebagai zinc oxide untuk melekatkan balutan dan pembebat. Biasanya balutan atau pembebat kita ada dia punya pin, safety pin ataupun dia punya nilah pelekat sendiri, tapi kita tidak galakkan kerana dia boleh membahayakan atau menambahkan kecederaan dengan lebih teruk. Dia juga tidak boleh safety dengan kuat lah. Okay, sekurang-kurangnya kalau tap ni kita boleh balut dia sekali. Seterusnya adalah alcohol prep pads lah. Okay. Dia berfungsi untuk mencuci sebarang benda asing atau kekotoran pada luka sebelum ditutup dan dibalut. Dia alkohol, kita akan sapu pada luka sebelum kita tutup dan balut. Cotton bud, dia berfungsi untuk mencuci luka pada kawasan yang sukar. Es jari ke, luka yang halus ke. Liniment methyl salicylate ataupun ethyl chloride. Okay. Kedua-dua ini berfungsi melegakan kesakitan otot dan lenguh pada otot kaki dan tangan. Selalunya kita gunakan pada kecederaan sukan.
Okey, apabila berlakunya kecederaan suka, kita akan serta-merta guna kedua-dua ini. Sebab itu adalah fungsi kecederaan yang cemas. Active loving ataupun dikenali sebagai ubat kuning lah, yang berwarna kuning. Fungsinya adalah sebagai antiseptik dan mencepatkan penyembuhan luka. Sebelum kita tutup luka, di kain kasar tu kita akan letak ini dulu dan kita tutup, baru kita balik. Yang terakhir adalah Dettol ataupun larutan antiseptik lah. Tapi di dalam sini saya cuma ada larutan antiseptik. So kegunaan dia memang untuk mencuci luka lah. Selalunya mencuci luka yang kotor, jatuh luka di kawasan yang kotor seperti tanah. So kita akan perlukan cucian larutan antiseptik juga untuk cuci luka. Untuk pengetahuan anda, peti kecemasan tidak boleh mengandungi minuman atau ubat yang dipreskripsi. Macam saya cakap tadi, ubat yang boleh adalah Panadol sahaja, ubat grade C. Yang kedua, pastikan item dalam peti kecemasan mencukupi dan sentiasa diperiksa. Jikalau kurang, nanti akan ada orang yang tercedera, tidak dapat guna peralatan yang sama. Yang ketiga, peti kecemasan perlu diperiksa setiap minggu dan menggantikan apa yang perlu. In case ada yang expired, boleh diganti. Yang keempat, staf perlu ditugaskan untuk memeriksa dan menggantikan keperluan dalam peti kecemasan. Kalau ada staf ataupun ahli keluarga, pastikan ada yang bertanggung jawab menjaga peti pertolongan cemas itu. Yang terakhir, buku log perlu disimpan dengan baik. Ini selalunya dalam industri lah, ataupun kilang, ataupun klinik yang kecil. Yang perlu ada buku log supaya staf tidak boleh salah guna. Okey, sekian dan terima kasih. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa mau bertanya, berikan soalan. Okey, saya ini sebagai suri rumah perlu ada peti pertolongan cemas di rumah. Okey, soalan yang baik. Okey, setiap rumah adalah amat digalakkan untuk memiliki peti pertolongan cemas ini kerana kecederaan kita tidak tahu bila-bila masa dan di mana jualah. Jikalau lagi kita adalah orang yang sentiasa berada dalam rumah, jaga anak-anak, okey, suami. Kalau mereka bertukang ada kecederaan, kita boleh terus ambil dan gunakanlah. Okey, selalunya kecederaan yang berlaku di rumah adalah tumpahan air panas, minyak panas. So, in case berlaku sedemikian, ada yang boleh membantulah di sini. Kita akan sampu gel, tutup kecederaan, okey, kepatahan ke sebelum kita pergi hospital. Sekurang-kurangnya kita ada buat sesuatu lah sebelum kita bawa ke hospital. Okey, soalan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan pula adalah kenapa kita perlu semak dan semaklah kita punya peti pertolongan cemas hari-hari. Kenapa kita perlu semak? Untuk makluman, peti pertolongan cemas ini kita sentiasa cek ataupun kita kena sentiasa selia, sama ada dia di rumah ataupun di pejabat. Sebab peti pertolongan cemas ini obat yang berada di dalamnya ini dia ada tarikh expired, dan kadang-kadang obat-obatan yang sudah dipakai itu ataupun yang untuk membalut luka yang sudah diguna, kita kena pastikan dia akan sentiasa diganti untuk sentiasa peti pertolongan cemas ini sentiasa lengkap untuk kita gunakan di masa hadapan. Terima kasih untuk jawapan itu. Okey, selepas ini kita akan beralih kepada sesi praktikal ya. Kita mau lihat macam mana kegunaan kain andung, kain kasar dan roller bandage lah. Praktikal di mana kita akan belajar macam mana menggunakan anduk, balutan dan pembebatan. Belajar apa tu pembebatan dan balutan lah. Okey, pembebatan ni dia digunakan untuk menutup luka dan mengawal pendarahan lah. Tadi kain kasar. Okey, boleh kita minta wakil ke hadapan. Contohlah, okey, situasi di sini adalah
di pergelangan tangan dia ada luka. Okay. Kain kasar ni kita akan tutup luka lah. Kita sudah cuci luka dia, kita sudah cuci, dan kita simpan minyak kuning tu, lotion kuning, dan kita akan letak macam ni lah. In case ada pendarahan, kita kena tutup dan tekap kuat-kuat. Tutup kuat-kuat, itu fungsi dia. Okay. Fungsi menutup luka, membersih luka, meletakkan ubat dan mengawal pendarahan lah. Terusnya, selepas kita sudah letak pembebat, kita akan letak pembalut. Pembalut dilakukan untuk membantu pembebatan. Maksudnya bantu untuk kita pastikan pembebatan itu berada di tempatnya. Okey. Cara yang betul adalah pegang macam ni, pastikan kita buka dia punya roll macam ni. Okey. Okey, cara kita mau apply pembalut ni, satu dia mesti betul di mana yang di luar, di mana di dalam. Okey. Cuma ikut keselesaan kita boleh apply dari luar ke dalam. Sama ada luar ke dalam, dia punya pusingannya, dia punya pusingan. Caranya macam ni ya. Untuk pertama kali kita akan gulung sebanyak 2 kali. Gulung 2 kali. Sudah 2 kali, baru kita akan gulung ke atas. Kita jadikan dia bentuk X. Gulung ke atas 2 kali dan kita akan ke sebelah, kita kasih jadi dia 2 kali. Okey. Pastikan tidak ketatlah supaya ada pengaliran darah. Dan kita akan tanya kepada klien ataupun pesakit yang tercedera, selesa, ketat. Okey, kita gunting dan kita akan ya di luar badan. Macam ni. Okey. Okey, ini adalah yang roller bandage tadi ya. Kegunaan dia mengikat pembebat di tempat luka, mengikat tuak sling. Yang macam saya cakap tadi, kalau ada kayu, dia akan kasih stabilkan di bahagian tempat yang mungkin ada ketak, memberi tekanan kepada luka supaya tiada pendarahan. Okey tadi ya. Okey, seterusnya adalah andu, kain andu. Ini cara-caranya, bucu kain kita pastikan dia berada di situ. Okey. Dan pastikan tangan berada dalam keadaan dalam 90 darjah. Okey. Dan yang berada di sebelah di dalam kita akan letak di ujung bambu sebelah dalam. Macam ni ya. Okey. Selepas tu yang luar ni kita akan masukkan untuk di bambu sebelah luar. Untuk tangan dia pastikan ada bahagian luar lah supaya kita boleh tengok tangan dia ada biru atau ada pengaliran darah ataupun tiada. Selepas itu kita akan ikatkan sebelah luar lah. Kita akan gunakan ikatan buku sila lah. Buku sila kita kemaskan dan pastikan bucu atas kain ni kita kemaskan di dalam. Okey. Cek selesa. Okey. Dia selesa, kita boleh lihat daripada gulungan pengobatan dan balutan tadi, kita tengok dari kuku sama ada aliran darah ataupun tiada. Okey, boleh faham semua. Kita ikatan buku lali ini adalah ikatan yang mudah untuk dibuka. Contohnya macam ini. Jikalau yang tercedera ataupun pesakit yang sampai hospital, klinik, mereka tidak perlu gunting dan mereka cuma perlu buka terus. Kita mau cuba.
Okey, selepas sesi demonstrasi tadi, kita akan uji kita punya perempuan dan perempuan lah, para peserta ni, sama ada mereka boleh aplikasikan apa yang saya ajar. Okey, yang pertama sekali, pergelangan tangan, kaki tangan atau sahabat dia tercedera. Okey, selepas dia sapu ubat, dia cuci luka, dia tutupkan luka dengan pembebat. Okey, sudah tutup. Dan seterusnya dia akan menggunakan roller bandage untuk membalut pembebat. Okey. Satu kali, dua kali. Okey. Dua kali, dua kali. Okey. Seterusnya. Kita akan letakkan pita pelekat di bahagian hujung. Okey, apa yang perlu kita tanya pada sahabat, kawan, keluarga? Okey, lagi. Selain tanya selesa dan pastikan balutan tidak. Okey, tidak ketat. Okay. Selesai pengobatan dan pembalutan, seterusnya kita pergi kepada amdu. Pastikan tangan berada dalam posisi sudah ikat, kita kemaskan ikatan di belakang, jangan biar dia terjulur. Okey, nanti dia tersangkut di mana-mana. Okey. Seterusnya sudah siap semua. Apa lagi kita mau tanya dan semak? Selesai saja. Apa itu sah? Selesai. Okay, dalam masa yang sama, kenapa perlu kita kasih keluarkan jari-jari dia sedikit di sini? Supaya kita boleh nampak dia punya aliran darah. Okay. Okay. Untuk memastikan kenapa aliran darah itu ada atau tiada, kita mau cek di mana yang perlu kita perbetulkan. Kalau kuku dia warna biru, Nampak kuku dia, macam kuku ini, okey. okay. Kalaulah kuku dia biru, di mana yang kita perlu betulkan? Maksudnya di mana yang bermasalah? Baru di dalam. Sebab? Terlalu dekat. Okey, jawapan yang bagus. Terima kasih. Cuba buka. Alright. Okey. Jadi apa yang saya berikan pengajaran pada hari ini, anda semua tuan-tuan dan puan-puan boleh apply lah. Dengan apa yang saya berikan teori dan praktikal pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat apply lah. Okay? Alright. Kenapa perlu? Kenapa kita perlu ada peti pertolongan cemas? Kenapa perlu kita belajar? Sebab kalau ada ahli keluarga, kawan-kawan yang tercedera, okay? Sekurang-kurangnya kita dapat bantu mula. Sebelum dia pergi hospital, kita dapat kurangkan kecederaan dia menjadi lebih teruk. Macam saya cakap awal-awal tadi, boleh menyelamatkan nyawa. Jadi apa yang penting, setiap rumah, setiap jabatan, tempat kerja, pastikan ada satu kotak peti pertolongan cemas. Ini adalah keperluan umumnya, tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Untuk itu, saya akhiri. Ribuan terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang diberikan.